Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi. Allahumma ighfir lana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bersama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi wa ja'alana minal mukhlishin bi qiraatih. Jadi kita masih lagi membincangkan penulis-penulis penghimpun hadis 40. Dan yang pertama kita dah bincangkan ialah Imam Abdullah ibn Mubarak. Yang kedua ialah Imam Ar-Rabbani Muhammad ibn Aslam At-Tusi. Jadi hari ini insyaAllah kita sambung kepada penulis yang ketiga, iaitu Imam Hasan ibn Sufyan An-Nasai, yang dilahirkan pada tahun 213 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 303 Hijrah. Jadi nama beliau ialah Hasan ibn Sufyan. Nama panggilan ini ialah Abdul Abbas. Dia berasal daripada Khurasan, Bandar Nasa. Hari ini dikenali sebagai Ashqu Abad di Turkmenistan. Negara hari ini diistilahkan sebagai Turkmenistan. Jadi Imam Hasan bin Sufyan An-Nasai, dia terkenal sebagai penulis Al-Musnad. Salah satu kitab Al-Musnad ditulis oleh beliau, Hasan ibn Sufyan. Dan dia digelar sebagai muhaddis Khurasan. Dia adalah ulama hadis yang agung di Khurasan fi asrihi, pada zamannya. Muqaddaman fil fiqh wal adab. Jadi dia menguasai dua bidang ilmu. Pertama sekali adalah ilmu zahir, yang diistilahkan pada ketika itu sebagai al-fiqh. Dan yang kedua ialah al-adab, yang diistilahkan sebagai ilmu tarekat, adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari Imam Hasan ibn Sufyan An-Nasai, dia lebih tua sebanyak 2 tahun daripada penulis kitab yang dikenali sebagai Sunan Nasai. Maksudnya salah satu daripada kitabnya 6 yang menjadi pegangan dalam ilmu hadis, salah satu ialah Sunan Nasai. Jadi penulis Sunan Nasai dia ialah Abu Abdurrahman An-Nasai, Ahmad ibn Shu'aib. Jadi dia dilahirkan pada tahun 215 Hijrah. Maksudnya 2 tahun lebih muda daripada imam yang sedang kita bincangkan. Tapi kedua-dua mereka, maksud Hasan ibn Sufyan yang sedang kita bincangkan, penulis hadis 40, dan penulis Sunan Nasai, kedua-dua mereka meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu pada tahun 303 Hijrah. Dari segi ilmu fiqahnya, maksudnya imam yang sedang kita bincangkan, Imam Hasan ibn Sufyan, dia mengambil ilmu fiqah daripada Abi Thawr. Maksudnya dia sentiasa bersama-sama dengan Imam Abi Thawr, dan dia tadi amat mahir, dan dia tadi memberikan fatwa mengikut mazhab Abi Thawr radhiyallahu anhu. Jadi Imam sekarang kita bincangkan daripada sudut dia menuntut ilmu. Maksudnya satu kisah yang panjang yang berkaitan dengan bagaimanakah Imam Al-Hasan ibn Sufyan menuntut ilmu. Jadi Imam Abu Hasan Saffar Al-Faqih, dia meriwayatkan, maksudnya dia berkata, satu ketika kami duduk di sisi Hasan ibn Sufyan, dan berhimpun di sisi Hasan ibn Sufyan beberapa ahli-ahli ilmu di zaman tersebut. Mereka pergi menziarahinya. Kemudian Imam Hasan ibn Sufyan dia keluar dan dia berkata, dengarlah apa yang akan aku kisahkan, ceritakan kepada kamu sebelum aku membacakan hadis. Sesungguhnya aku mengetahui bahawa kamu yang datang sekarang yang ingin mempelajari daripada ku ini ialah anak-anak orang yang berharta. Tetap kamu meninggalkan negara kamu.
Dan kamu pun tak terlintas di hati kamu, maksudnya macam mana kamu boleh meredai kesusahan menuntut ilmu. Kan padahal kamu sekarang berada di zaman yang senang. Jadi aku akan menceritakan tentang bagaimanakah kesusahan yang dah aku tanggung semasa dah aku menuntut ilmu. Jadi Imam Hasan bin Sufyan dia kata, aku keluar daripada negaraku, maksudnya Khurasan. Dan pada ketika itu, semasa dah aku berada di Mesir, dia kata, aku bersama dengan 9 orang daripada sahabatku. Maksudnya dia pergi berhijrah ke Mesir untuk menuntut ilmu hadis. Jadi dia bersama dengan 9 orang daripada sahabat-sahabatnya penuntut ilmu. Dia kata, aku berulang alik kepada syekh yang paling agung yang berada pada zaman tersebut. Dan syekh tadi membacakan hadis kepada kami sedikit demi sedikit, sehari demi sehari, sehinggalah nafkah ataupun duit perbelanjaan kami habis. Jadi kami terpaksa jual barang-barang kami, sehinggalah satu hari kami terpaksa menahan makan selama 3 hari. Sampai lepas 3 hari tadi dia kata kami dah tak mampu nak bergerak dah. So, dah habis tenaga dah. Dia kata disebabkan kesusahan tersebut, maka mereka kata tak terpaksa lah kita ni pergi meminta. Kan? Maksudnya minta sedekah dan seumpamanya. Walaupun asalnya kami tak mengelakkan diri daripada meminta-minta. Jadi dia dengan sahabatnya 9 orang tadi, dia buat undian. Siapa yang nak pergi memohon bantuan, maka undian tadi terkena kepada diriku. Jadi aku pun berasa bingung apa yang nak aku buat. Dia kata dari Imam Sufyan kata aku sembahyang 2 rakaat. Aku mohon daripada Allah. Dan apabila aku selesai, maksudnya aku masuk dalam masjid lah, sembahyang 2 rakaat dan minta bantuan daripada Allah. Jadi apabila aku selesai saja berdoa tersebut, tiba-tiba masjid tadi dimasuki oleh seorang pemuda bersama dengan khadamnya. Lalu dia bertanya, Man minkum Al-Hasan bin Sufyan? Orang yang masuk masjid tadi, dia tanya, siapa dari kalangan kamu ni? Hasan ibn Sufyan. Jadi aku berkata, dakulah orang tersebut. Jadi orang yang masuk ke dalam masjid tadi, dia berkata, sesungguhnya pemerintah Al-Amir Tolun menyampaikan salam kepada kamu. Dan dia meminta maaf kerana tidak mengambil berat tentang keadaan kamu. Dan dia telah menghantarkan kepada kamu bantuan kewangan ni. Dan besok insyaAllah dia akan datang menziarahi kamu. Jadi dia meletakkan, orang yang datang tadi itu meletakkan di setiap hadapan kami 100 dinar, 100 dinar. Jadi kami pun berasa hairan. Macam mana tiba-tiba pemerintah Mesir pada ketika itu, iaitu Amir Tolun, dia boleh menghantar bantuan kepada kami. Jadi kami bertanya, apakah kisah yang telah berlaku? Jadi pemuda tu kata, satu hari, satu pagi aku masuk menziarahi Amir Tolun tadi. Jadi Amir tadi berkata, hari ni aku nak bersendirian. Maka kami pun balik. Setelah satu ketika, setengah sejam, 2 jam tadi, Amir Tolun tadi panggil daku semula. Dan dia memegang, tangannya memegang pinggangnya dengan dia menunjukkan kepada kesakitannya amat sangat pada pinggangnya. Jadi Amir tadi berkata kepadaku, pemerintah tadi, dia kata, kamu kenal tak Hasan ibn Sufyan dan sahabat-sahabatnya? Jadi aku, pemuda ni kata, aku tak kenal. Jadi Amir Tolun tadi kata, kamu pergilah ke masjid sipulan-sipulan, bawa duit-duit ni kepada mereka. Sesungguhnya mereka semenjak 3 hari kelaparan, tak ada makan. Dan kamu sampaikan kepada mereka, aku minta maaf kerana tidak mengambil berat keadaan mereka. Jadi pemuda ni, pembantu kepada Amir Tolun tadi, dia kata, kenapa tiba-tiba nak hantar bantuan kepada Hasan ibn Sufyan tadi? Jadi Amir Tolun berkata, aku bersendirian, lalu aku tidur. Jadi semasa aku tidur tadi, aku lihat seorang yang menunggang kuda di atas udara. Dan datang di tangannya ada satu lembing yang amat panjang. Lalu dia turun, masuk kepada pintu ni, dan dia menikam lembing tersebut di pinggangku. Jadi apabila ditikam di pinggang, dia kata, Qum fa'adrikil Hasan bin Sufyan wa ashabahu. Dia kata, bangunlah, pergi selamatkan Hasan bin Sufyan dan sahabat-sahabatnya. Jadi, Qum fa'adrikum. Jadi orang tu kata, bangun, pergi selamatkan mereka. Sesungguhnya mereka semenjak 3 hari tidak makan dan mereka berada di masjid sipulan-sipulan. Jadi aku pun tanya kepada orang yang naik berkuda tadi, Man anta? Siapakah kamu? Jadi orang ini atas kuda dia kata, Ana Ridwanu, sahibul jannah. Aku ialah malaikat yang bernama Ridwan, malaikat yang penjaga syurga. Jadi Amir Tolun tadi kata, semenjak tikaman lembing yang kena kepada pinggangku tadi, aku ditimpa dengan sakit yang amat sangat. Aku cakap kepada kamu, sampaikanlah bantuan ni segera, kan moga-moga sakit di pinggangku ni boleh hilang.
Jadi Hasan apabila mendengar, Hasan bin Sufyan, maksudnya penulis hadis 40 yang kita bincang ni, apabila dia mendengar kisah tersebut, maka dia berasa amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam tu juga mereka keluar meninggalkan Mesir, li'alla nashtahir, dia kata, ataupun nushtahar, dia kata supaya kami tadi tidak menjadi terkenal ataupun disebut-sebut. Maka apabila besoknya semua kembali meninggalkan negara Mesir tersebut, dan dia kata setiap seorang daripada kami 9 orang ni menjadi ulama yang besar di zaman mereka masing-masing. Jadi apabila besok hari ni, maksudnya Amir Tolun tadi dia berniat untuk menziarahi Hasan ibn Sufyan dan sahabat-sahabatnya. Tapi apabila mereka mengetahui yang kami dah keluar, maka dia mengarahkan agar membeli kawasan tersebut. Kawasan yang dia pernah duduk tadi dan mewakafkannya sebagai masjid. Maka kawasan keliling-keliling tadi. Dan dia jadikan semua tempat tersebut untuk orang-orang asing. Maksud orang-orang daripada luar, kan, musafir-musafir untuk datang, untuk duduk di situ. Dan dia belanjakan semua keperluan rumah musafir tersebut, rumah tetamu tadi lah, untuk mereka tadi mempelajari ilmu agama. Jadi itu kisah bagaimana susahnya Imam Hasan ibn Sufyan mempelajari ilmu agama dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan, dengan sebab niat mereka untuk menolong agama Allah, menghimpunkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pujian kepada Imam Hasan ibn Sufyan ini daripada Imam Hakim. Imam Hakim berkata, Hasan ibn Sufyan ialah muhaddis Khurasan fi asrihi. Dia ialah pakar hadis di Khurasan di zamannya. Maksudnya dia diutamakan daripada sudut periwayatan hadis, kefahaman hadis, fiqh terhadap hadis tersebut dan adab-adab di dalam agama. Dan Imam Hafiz Abu Bakar Ahmad ibn Ali Razi berkata, laisa lil Hasani fid dunya nadhir. Tiada bagi Hasan ibn Sufyan di dunia ni nadhirun, orang yang setanding dengannya. Dan daripada sudut periwayatan hadis, maksudnya Imam Hasan ibn Sufyan dia berkata, Fatani li ajli ummi Yahya bin Yahya fa'awadani Allah bi Abi Khalid al-Farra. Maksud Hasan bin Sufyan ni, maksud satu ketika dia terlepas untuk bertemu dengan salah seorang perawi yang bernama Yahya ibn Yahya li ajli ummi, kerana dia tadi berkhidmat kepada ibunya. Tapi dengan sebab niatnya yang benar untuk mendalami ilmu hadis, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seorang guru yang baru, iaitu Abi Khalid al-Farra. Dan ditanya, maksudnya Imam Hasan ibn Sufyan dia berkata, maksudnya dia banyak menumpukan kepada salah seorang gurunya, iaitu Hibban ibn Musa. Jadi dia kata, sekiranya aku tidak menumpukan kepada Hibban ibn Musa, nescaya aku akan membawa kepada kamu periwayatan salah seorang lagi perawi, Abil Walid At-Tayalisi dan Sulaiman ibn Harb. Jadi dia kata, aku tak membawa kepada kamu periwayatan daripada beberapa guru yang lain, kerana aku menumpukan kepada periwayatan Hibban ibn Musa. Jadi mengapakah dia tadi menumpukan kepada Hibban ibn Musa? Kerana Hibban ibn Musa ialah perawi bagi segala kitab-kitab Abdullah ibn Mubarak, sebagaimana dia salah seorang perawi kepada penulisan-penulisan Abdullah ibn Mubarak, salah seorang guru yang agung, sebagaimana kita telah bincangkan sebelum ini. Dan daripada sudut kekuatan ingatan Al-Hasan ibn Sufyan, maksudnya satu ketika Muhammad ibn Daud Sulaiman dia berkata, kami duduk bersama-sama dengan Hasan ibn Sufyan. Pada ketika itu Imam Hasan bin Sufyan perawi yang sedang kita bincangkan ni umurnya dah sampai 90 tahun lebih. Dan apabila dia di tengah bersama-sama Imam Hasan ibn Sufyan, masuklah Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah datang menziarahi, dan Abu Amr al-Hiri, Ahmad ibn Ali Razi, mereka tadi datang menziarahi. Jadi Imam Razi berkata, aku ingin menulis hadis-hadis kamu, hadis daripada kamu. Jadi Imam Hasan berkata, silakan, maksudnya bacakanlah hadis-hadis yang kamu riwayatkan. Jadi Imam Razi tadi dengan sengaja dia menukar sanad dengan matan, ataupun menukarkan perawi kepada perawi yang lain. Jadi setiap kali dia tersalah, maka Imam Hasan ibn Sufyan membetulkan periwayatan tersebut. Maksud segala kesilapan dalam periwayatan tadi, Imam Hasan membetulkan periwayatan tersebut. Dan perkara itu berulang sekali, kan, 2 kali. Apabila sampai saja kali ketiga, Imam Hasan bin Sufyan berkata, Ma hadza, kenapa kamu buat begini? Sesungguhnya aku dah bersabar membetulkan periwayatan kamu tadi 2 kali. Dan aku sekarang umur aku dah 90 lebih, dia kata. Jadi dia kata, fattaqillaha fil masyayikh.
hendaklah kamu takutkan azab Allah Subhanahu wa taala pada syekh-syekh yang berada di zaman kamu. Farubbama stujibat fika da'wah. Kerana dikhawatiri sekiranya kamu menyakitkan mereka, kamu akan terkena doa kecelakaan daripada mereka. Dan apabila Imam Hasan berkata sedemikian, maka Ibnu Khuzaimah berkata, dia kata berhenti. Maksudnya dia kata, la tu'zi syekh. Jangan kamu menyakiti Syekh Hasan. Aku sesungguhnya, dia kata, aku suruh kau buat macam tadi itu. Li ta'lam, supaya kau mengetahui anna Abul Abbas ya'rifu hadithahu. Moga-moga kamu mengetahui Abul Abbas, maksudnya perawi ni, maksudnya penulis itu Hasan Ibn Sufyan ni, ya'rifu hadithahu, dia mengetahui hadisnya. Maksudnya walaupun umurnya dah 90 tahun, ingatannya terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW masih kuat dan kekal. Jadi itu kelebihannya Allah kurniakan kepada mereka yang berada di zaman pengumpulan hadis. Kan sebelum mereka lah yang mengumpulkan hadis tersebut dan mereka lah yang membukukan. Apabila hadis ini dah dibukukan, maka hadis-hadis selamat di dalam buku-buku tersebut dipelihara sampai kepada hari ini. Dan yang terakhir sekali ialah kewafatannya. Maksudnya dia meninggal dunia sebagaimana dibincangkan ialah pada tahun 303 Hijrah. Dan dia meninggal dunia di kampungnya bernama Al-Waz. Kan, dalam jarak 3 ataupun 10 km daripada Bandar Nasa. Wallahu ta'ala alam. Dan kuburnya di sana terkenal kan, diziarahi sehinggalah kepada hari ini. Jadi itulah kisah ataupun riwayat hidup perawi yang ketiga. Dan kita masuk kepada perawi yang keempat. Bukan perawi, penyusun kitab hadis 40 yang keempat yang dinyatakan oleh Imam Nawawi, iaitu Imam Abu Bakar Al-Ajurri. Jadi Imam Abu Bakar namanya ialah Muhammad Ibn Husain Ibn Abdullah Al-Ajurri Al-Baghdadi. Jadi Ajurri ini dia merujuk kepada satu kampung yang berada di Baghdad. Dan dia dilahirkan pada tahun 280 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 360 Hijrah dan umurnya lebih kurang dalam 80 tahun. Jadi dia menuntut ilmu mengikut setengah riwayat berpandukan kepada mazhab Imam Syafi'i, dengan setengah riwayat mengatakan dia menuntut ilmu fiqh berpandukan kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan daripada segi pujian kepadanya, Imam An-Nadim berkata, sesungguhnya Imam Abu Bakar yang sedang kita bincangkan ni, perawi ataupun penyusun kitab hadis 40 ni, ahadus salihin al-ubbad. Dia adalah salah seorang orang soleh yang amat kuat beribadat. Wa kana muqiman di Makkah, dan dia menetap di Makkah selama 30 tahun. Dan Imam Ibn Muflih Al-Hambali berkata, kana minal fuqaha al-kibar. Dia adalah salah seorang daripada ahli fiqh yang amat agung. Jadi daripada sudut Imam Abu Bakar Ajurri ni, kita akan membacakan beberapa ungkapan-ungkapannya, nasihat kepada kita lah. Maksudnya bagaimanakah Imam Ahmad atau Imam Abu Bakar Ajurri menasihatkan kita pada hari ini. Moga-moga kita dapat dengar nasihat tersebut dan moga-moga kita dapat ambil pengajaran. Jadi antara nasihat Imam Abu Bakar Ajurri kepada kita, dia berkata, sesiapa yang Allah Ta'ala inginkan kepadanya kebaikan melalui jalan mendekatkan diri kepada Allah dan melalui jalan Nabi Muhammad SAW dan sunnah-sunnah sahabat-sahabat baginda dan orang yang mengikut sahabat-sahabat dari kalangan imam-imam zaman tersebut sampailah kepada Imam Auza'i, Sufyan As-Sawri, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal. Itulah jalan yang sebenar yang boleh menyampaikan seseorang kepada Allah. Jadi akhir sekali dia kata, hendaklah seseorang tadi menjauhi setiap mazhab-mazhab yang mencela ulama-ulama tersebut. Jadi dia bagi kita satu panduan. Dia kata, sekiranya kamu nak mengetahui kebenaran sesuatu mazhab atau satu-satu ajaran, kamu lihat keadaan mereka ataupun akidah mereka kepada salafus soleh. Sekiranya golongannya datang mencela salafus soleh, menghina sahabat, menghina Imam Syafi'i, menghina Imam Ghazali, maka Imam Abu Bakar Ajurri berkata, hendaklah kamu jauhi kumpulan tersebut, kerana mereka tidak berada di atas jalan yang benar. Jadi Imam dia bagi lagi panduan. Dia kata, fasluku tariqa man salaf. Hendaklah kamu tidak mengikut sebenar-benarnya jalan orang-orang terdahulu dari kalangan imam-imam kamu. Nescaya kamu akan mendapat petunjuk daripada Allah dan kamu akan berada di atas jalan yang lurus. Kemudian Imam Ajurri juga menasihatkan kita daripada sudut Al-Quranul Karim. Dia berkata, tidakkah kamu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanakah Allah tadi menggalakkan kita untuk mentadabbur Al-Quran. Siapa yang mentadabbur ayat Al-Quran, nescaya dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal keagungan pemerintahan Allah, kudratnya dan kurniaannya kepada orang-orang yang beriman.
Dan dia akan mengetahui apakah tuntutan ibadat di atas dirinya. Maka dia akan memegang perkara-perkara yang wajib. Dan dia akan menjauhi perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Dan dia akan gemar kepada perkara yang Allah telah gemarkan. Siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan sedemikian, dalam keadaan ataupun dia mendengar orang lain membaca Quran, maksud dia membaca Al-Quran untuk mengetahui apakah kefarduan atas dirinya. Dia membaca Quran untuk mewajibkan dirinya perkara yang wajib, untuk mengharamkan ke atas dirinya perkara yang haram, dan gemar kepada perkara yang Allah gemarkan. Jadi Imam Abu Bakar berkata, siapa yang membaca Al-Quran dengan keadaan tersebut ataupun mendengar orang lain membaca Al-Quran dalam keadaan tersebut, kana al-Qur'anu lahu shifaan, sesungguhnya Quran akan menjadi penyembuh kepada dirinya. Maka dia akan menjadi kaya walaupun tanpa harta. Dia akan menjadi agung walaupun tanpa pengikut, tanpa manusia. Dan dia akan gembira dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan manusia tadi tidak gembira. Jadi apabila dia membaca saja Al-Quran, keinginannya, Imam kata, keinginan apabila dia membaca Al-Quran ialah dia akan bertanya, mata at-ta'idhu bima atlu. Walam yakun muraduh mata akhtimus surah. Atau dia kata macam ni, apabila kita membaca Quran, keinginan kita ialah bilakah aku nak dapat mengambil pengajaran daripada apa yang aku baca ni. Ni aku dah baca satu muka surat, apa pengajaran yang aku dapat, apa amalan yang aku dapat. Itulah sepatutnya keinginan orang yang membaca Al-Quran. Dia kata, bukanlah keinginan kita ialah apabila kita baca Quran, mata akhtimus surah. Bilakah aku nak khatam surah ni? Jadi sekiranya kita hanya baca Quran untuk niat khatam, maka sememanglah kita akan dapat khatam 10 kali, 20 kali, 30 kali. Jadi dia kata sepatutnya kehendak seseorang membaca Quran, mata aqalu minallahi khitab. Bilakah aku boleh faham arahan-arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Bilakah aku ni akan berasa takut terhadap siksaan yang Allah telah nyatakan dalam Quran? Wa mata a'tabi, dan bilakah aku akan dapat pengajaran daripada ayat-ayat yang aku baca? Jadi Imam kata, li'anna tilawatahu lil Quran ibadah. Kerana apabila dia membaca Quran tadi ialah ibadat. Wal ibadatu la takunu bi ghaflah. Dan ibadat tidak boleh berlaku sekiranya orang tadi baca dalam keadaan lalai. Maksud sekiranya dia baca hanya semata-mata nak lagu saja. Ataupun sekiranya dia baca tadi hanya semata-mata nak khatam. Ataupun semata-mata nak ulang tanpa memikirkan adakah aku dah ambil pengajaran, aku dah amalkan, ataupun aku mengkaji, menganalisa setiap makna-makna Al-Quran. Maka Imam Abu Bakar berkata bacaan tersebut tidak menjadi ibadat. Kemudian Imam Abu Bakar Ajuri juga berkata sepatutnya orang yang membaca Al-Quran sentiasa memandang kepada dirinya sendiri. Sentiasa memandang aib yang ada pada dirinya. Sentiasa membaiki dirinya sendiri. Dan memelihara lidahnya. Kan? Maksudnya melihat sekiranya dia bercakap, hendaklah dia tadi bercakap dengan ilmu. Dan sekiranya dia melihat, sekiranya dia diam, maka hendaklah dia tadi diam dengan ilmu. Sekiranya dia melihat diam tadi betul, maka hendaklah dia tadi diam. Dan hendaklah dia tadi meninggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Hendaklah dia takut kemudaratan yang akan berlaku daripada lidahnya, lebih lagi daripada dia takut kemudaratan yang akan berlaku daripada musuhnya. Dan Imam Abu Bakar juga berkata sekiranya kita tadi membaca Al-Quran dari kalangan ahli Quran, maka hendaklah kita tadi sentiasa menjadikan perkataan kita perkataan yang baik, yang menjadikan muka kita sentiasa tersenyum, dan hendaklah jangan sekali-kali memuji dirinya sendiri, dan jangan sekali-kali dia membiarkan hawa nafsunya membawanya kepada perkara yang dimurkai oleh Allah. Jangan sekali-kali mengumpat manusia, dan jangan sekali-kali menghina manusia, jangan memaki hamun manusia, dan jangan dia tadi menzalimi seseorang, hasad kepada seseorang, sangka buruk kepada seseorang, kecuali kepada orang yang sememangnya menzahirkan perkara yang aib. Dan sekali-kali dia kata jangan menzalimi ataupun jangan berakhlak dengan akhlak yang buruk. Sekiranya orang tadi membuat perkara-perkara yang tidak disukai, hendaklah dia tadi berlemah lembut. Dan sekiranya dia tadi dizalimi, hendaklah dia memaafkan. Dan sekiranya tadi dia ada orang yang membuat perkara yang melampau, hendaklah dia sabar. Hendaklah dia menahan kemarahannya untuk meredakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Hendaklah dia tadi merendah diri pada dirinya, kan? Apabila orang memberitahu perkara yang hak kepada dirinya, maksudnya orang menegurnya, hendaklah qabilahu, dia menerima teguran tersebut, kan? Sama ada daripada orang yang lebih rendah kecil umur daripadanya ataupun orang yang lebih tua daripadanya. Dia menuntut keagungan di sisi Allah semata-mata, tidak daripada makhluk. Amat membenci sifat takabur dan amat takut dengan sifat takabur tersebut pada dirinya. Dan Imam Ajuri juga berkata, mensyarahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayaudu ghariban, maksudnya agama Islam ni dia akan kembali asing. Jadi apakah makna agama Islam tadi kembali asing? Dari Imam Ajuri berkata, ketahuilah sesungguhnya hawa nafsu yang menyesatkan di akhir zaman akan menjadi banyak. Maksudnya keinginan nafsu, keinginan dunia dan seumpamanya akan menyebabkan ramai manusia tersesat daripada surat mustaqim. Jadi Imam Ajuri berkata, maka ahlul haq, golongan yang benar, yang mereka berada di atas syariat Islam pada ketika itu, gharabaun finnas, akan menjadi orang yang asing dan pelik di kalangan manusia. Tidakkah kamu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan berpecah kepada 73 kumpulan, kan hanya satu saja yang berada di atas jalan yang benar. Maka ditanya apakah mereka yang benar tadi, maka dia kata mereka yang berada di atas akidahku dan akidah sahabat-sahabatku. Jadi kemudian Imam Abu Bakar Ajuri menceritakan tentang beberapa kumpulan-kumpulan di zamannya yang keluar daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Dari pertama ni dia menceritakan tentang kumpulan Al-Khawarij yang menghalalkan, memberontak ke atas pemerintah, membunuh umat Islam. Dan dia kata jangan sekali-kali kamu terperdaya walaupun mereka tadi pandai membaca Quran, walaupun mereka tadi banyak semayang, walaupun mereka tadi sentiasa berpuasa, kan, kerana mazhab mereka ialah mazhab Khawarij, mazhab yang salah. Dan kemudian Imam Ajuri juga menegur satu kumpulan di zamannya yang diistilah sebagai Al-Hululiyah. Hululiyah ni satu kumpulan mazhab yang mendakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada segala sesuatu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tadi bersatu dengan alam semesta. Jadi dia kata ini satu kumpulan yang terpesong daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga dia menyentuh tentang Ar-Rafidah, kan, satu kumpulan Syiah yang dipanggil sebagai Rafidah. Dia kata aswa'un nasi halan, mereka adalah satu manusia yang paling jahat sekali keadaannya, dan mereka adalah manusia kadzabah fajarah, manusia yang amat mendustakan dan manusia yang amat banyak membuat jenayah. Sesungguhnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan segala zuriat Sayyidina Ali tiada kaitan langsung dengan kumpulan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menyucikan, menjauhkan, memuliakan Sayyidina Ali daripada mempunyai apa-apa kaitan dengan kumpulan-kumpulan Rafidah tersebut. Dan akhir sekali kita bincangkan kewafatan Imam Abu Bakar Ajuri radhiyallahu anhu. Jadi Imam Abu Bakar Ajuri, setelah kita mendengar nasihat dia tadi, dia selalu berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepadanya untuk menetap di Mekah setahun. Maksudnya dia minta Allah Ta'ala kurniakan hadaku untuk berada dekat dengan Kaabahmu, dapat beribadat, tawaf dan seumpamanya, untuk kekal selama setahun. Jadi satu ketika, semasa dia berdoa, Allahumma rizuknil iqamata sana, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, rezekikanlah kepada aku untuk kekal di Mekah selama setahun. Tiba-tiba dia mendengar suara berkata kepadanya, bal thalathina sana, bahkan Allah kurniakan kepada kamu sebanyak 30 tahun. Fa'asha biha thalathina sana, maka dia kekal duduk di Mekah selama 30 tahun dan meninggal dunia di Mekah pada tahun 360. Dan pada ketika umurnya ialah sebanyak 96 tahun ataupun lebih kurang. Dan diriwayatkan bahawa Imam Ajuri, masa Abu Bakar Ajuri, dia selalu berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawanya sebelum sampai tahun 360 Hijrah. Jadi dengan sebab doa tadi, kan, dia selalu berdoa daripada Allah jangan sampai umurnya panjang sehingga masuk kepada tahun 360 Hijrah. Jadi tidak berlalu apabila sampai saja hari pertama daripada tahun 360 Hijrah, maka Imam Abu Bakar Al-Ajuri pun meninggal dunia rahimahullahu ta'ala. Jadi apabila kita lihat kepada sejarah 360 Hijrah ni, ada berlaku beberapa peristiwa. Antaranya berlaku wabak, kan, yang amat besar yang berlaku di Mesir, yang menyebabkan manusia meninggal dunia, kan, sehingga tak sempat nak dikapankan. Dan pada tahun 360 tu juga dan seterusnya lah, maksudnya satu kumpulan batiniyah yang amat banyak membunuh umat Islam yang disahkan sebagai Al-Qaramithah, mereka berjaya
merampas kota Damsyik, kan, salah satu kubu kuat umat Islam, dan mengambil Ramallah yang berada di Palestin. Dan jadi disebabkan berlaku banyak fitnah bermula daripada 360 tadi sampailah ke atas, maka Imam Abu Bakar Ajuri dia minta, wahai Allah Ta'ala, janganlah kamu jadikan daku hidup, kan, di zaman fitnah tersebut, kerana dia berniat agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga agamanya dan mematikannya di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu beberapa tu perawi kedua lah yang dapat kita bincangkan pada malam ni dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi moga-moga kita dapat pengajaran dan dapat mengambil semangat bagaimana mereka tadi belajar, bagaimana mereka tadi menyampaikan ilmu agama. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم احفظ شيخنا سيد الشيخ صلاح الدين الحسن الحسني. اللهم ارزقنا جميعا نواره ومدده وعلومه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.